Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan juga pencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 21 Rajab 1444 kita teruskan pengajian kita dalam siri-siri pengajian di Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ini, iaitulah ilmu tentang memahami beberapa peristiwa ataupun Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dalam program dia panggil Mau'izatu Al-Mufassirin, nasihat daripada ulama tafsir. Itu tajuk dia, Mau'izatul Mufassirin, nasihat daripada ulama tafsir. Yang kita petik pada kali ini, para jemaah boleh buka surah Yunus. Surah Yunus ayat 42 dan juga ayat 43. 42 dan 43. Dia panggil surah Yunus. Kita akan bincang tentang sikap orang kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap orang kafir terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil dengar tak mahu terima, tengok tak mahu ikut. Dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak mahu terima. Dia dengar apa yang Nabi baca, tak mahu terima. Dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak mahu ikut. Kita kata ini di antara penyakit yang berbahaya. Kalau ada dua penyakit ini pada diri kita, orang-orang yang beriman ni, jangan ada sifat yang buruk ini. Dengar tak mahu terima, tengok pun tak mahu ikut. Jadi kita kata ini satu kerugian yang besar. Kerana itulah bagi kita para jemaah sekalian, walaupun kita duduk di zaman ini, zaman yang mutaakhir, alhamdulillah kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dulu walaupun dia duduk zaman Nabi, duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mendapat faedah. Dia tidak mendapat faedah daripada apa? Daripada duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan sangat rugi duduk sekali dengan Nabi tapi tak dapat faedah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini walaupun duduk di jauh dengan masa, dia panggil zaman An-Nubuwah, dah 1400 tahun berlalu baru kita lahir, tetapi alhamdulillah para jemaah sekalian, Allah Ta'ala pilih kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala pilih kita orang yang cinta kepada Al-Quran dan cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata ini nikmat yang besar. Karena itu bagi anak, nasyid lau kana bainana al-habib, kalaulah Rasulullah ada bersama kita. Bagi anak kurang selesa kata-kata itu. Kenapa kita duk main merayu-rayu, merintih kalau Rasulullah ada, kalau Rasulullah ada? Memang Rasulullah ada bersama kita dari sudut ajaran dia. Dari sudut ajaran dia, baginda sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita. Dari sudut peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ada bersama kita.
Dari sudut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sirah Nabi, alhamdulillah banyak. Semalam saya pergi ziarah Nasrul Quran. Dia tunjuk kitab sirah Nabi harga sejuta ke berapa harga. Kitab sirah Nabi. Besar. Sini ke dinding masjid sirah Nabi. Tak apalah, itu satu usaha yang baik. Tapi kita umat Nabi tak perlu pada besar-besar. Yang perlu kecil pun tak apa, tapi masuk dalam hati, masuk dalam kepala. Yang belum pergi tengok boleh pergi tengok. Dia panggil buku sirah Nabi yang terbesar dalam dunia. Kita kata tak apalah, yang penting bagi kitanya, yang kita naknya menghayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang besar bagi kita umat Islam, alhamdulillah. Tapi usaha-usaha yang baik dipersilakan. Baik para pelajar sekalian, para jemaah sekalian, kita tengok kepada dua ayat. Coba tuan-tuan tanda ayat 42 dengan ayat 43 surah Yunus. Surah Yunus ni surah juzuk yang ke-11, surah yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man yastami'u ilaik wa minhum man yastami'una ilaik afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. Tengok terjemahan dia. Dan di antara mereka yang ingkar itu, orang-orang kafir itu, ada yang datang mendengar ajaranmu tapi malang, dengan tidak mendapat faedah sedikit pun, sebagai orang pekak. Dia mari ketika Nabi baca Quran, dia ada dekat, dia duduk dekat Nabi. Kebetulan lah, biasanya geng-geng Quraisy ni, dia duduk kat mana? Dia duduk dekat Kaabah. Duduk dekat Kaabah. Dia ada kelab dia, nama dia Darun Nadwah. Kelab dia Darun Nadwah ni, kalau tuan-tuan pergi Mekah sekarang, kita duduk selepas daripada makam Ibrahim. Ingat makam Ibrahim? Lepas pada kita tawaf kan, kita salat sunat itu, lepas makam Ibrahim, depan sikit tu apa dia dipanggil sudut Iraqi, pergi bucu tu. Dulu ada dia panggil Babul Fatah. Lo ni wadah juga, tapi payuh dengan pembesaran baru ni. Kita pergi belakang tu, dia ada tulis Bab Dar An-Nadwah. Situ dia panggil kelab Quraisy duduk kumpul situ. Dia tengok Nabi ada dekat, dia mari. Dia bukan mari nak belajar, dia mari nak mengacau. Dia dengar, tengok Nabi kita baca Quran dia mari yastami'una ilaika, dia dengar kepada bacaan, tapi dia tidak ambil isi kandungan. Bahkan lebih teruk daripada itu lagi, bila Nabi duduk baca Quran, dia bersiul hingga bangar, ganggu. Itu kerja dia, kerja puak-puak jahiliah zaman dulu. Jadi Allah Ta'ala kata, wa minhum man yastami'una ilaika, dia dengar, tapi nasibnya, malangnya, dengar seperti orang pekak, tak tahu apa. Afa anta tusmi'us summa walau kanu la ya'qilun. Allah kata, maka engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkuasa menjadikan orang-orang yang pekak itu mendengar, juga kalau mereka menjadi orang-orang yang tidak mahu memahami perkara yang didengarnya. Mana di sini Allah SWT bagi tahu kepada kita bahawa bukan di bawah kuasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan orang yang pekak. Sekarang ni orang pekak lebih baik daripada orang yang pekak dengar tak mau ikut. Orang pekak sekarang ni dia ada bahasa isyarat yang dia boleh faham apa yang orang cakap. Yang ni lebih baik daripada yang dengar tapi mentulikan hati daripada menerima apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia mari dengar dan dia tak mau ikut. Itu yang jadi masalah kepada kita sekarang. Mari dengar tapi macam tak dengar. Allahu Akbar. Ayat 43, wa minhum man yanzuru ilaik, dan di antara mereka pula ada yang memandang kepada perkara-perkara yang engkau tunjukkan. Dia mari tengok. Dia tengok Nabi sallallahu sendiri, dia tengok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dia tengok apa yang Nabi kita tunjuk kepada mereka, tunjuk Al-Quran, tunjuk mukjizat. Dia mari minta. Dia yang minta dengan Nabi SAW. Dia kata dia nak mukjizat. Mukjizat ni mana nak benda pelik. Permohonan dia tu pelik-pelik lah. Dia minta supaya bumi Mekah yang kering kontang itu ada tali air. Kadang-kadang dia minta Bukit Safa yang kita duduk naik nak sa'i itu jadi emas. Tapi Allah tak layan lah. Nabi tak layan. Sebab apa? Bila Nabi rujuk balik kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, puak-puak Quraisy ni minta bukti nak jadi gini. Allah kata boleh ya, aku bagi. Tapi ingat, kalau tak beriman, binasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersifat dengan rahmatan lil alamin tak mau, tidak mau mencari risiko binasa umat dia. Itu yang dikatakan rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita bersifat ambil dengan sifat rahmatan lil alamin ini, mana kita mesti prihatin kepada kedudukan umat. Kita kena jaga umat ni daripada binasa dari sudut akidahnya. Kerana kebinasaan akidah tidak ada ruang lagi, tidak ada peluang lagi untuk ke syurga. Tapi binasa dengan gempa bumi ke, dengan apa-apa yang ada ujian atas dunia ni, insya-Allah kalau mereka mati dalam beriman, mereka diberi pahala syahid oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW beritahu, kamu tunjuk perkara yang engkau tunjuk, tetapi mereka tidak nampak kebenarannya, seolah-olah macam orang buta. Tengok dua bandingan sini. Dengar tak mau ikut macam orang tuli, tengok tak mau pakai, tengok tak mau apa ni, beriman seperti orang buta. Dia dua ya. Maka afa antah tahdil umya walau kanu la yubsirun, maka engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berfaedah menunjuk jalan kepada orang yang buta, juga kalau mereka menjadi orang-orang yang tidak mahu melihat perkara yang engkau tunjukkan itu. Baik, ini dia panggil dari sudut ayatnya dalam surah Yunus, cukup untuk kita belajar. Dalam sebuah tafsir dia kata apa? Al-makna, makna ayat ini. Menarik ini, dipanggil makna ayat, mana kita nak tahu dari sudut makna apakah maksud ayat yang Allah Ta'ala sebut kepada kita ini. Annahum yusikhuna bi asma'ihim. Puak-puak kafir tu mari buka telinga nak dengar Nabi kata apa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran, dia mari dengar. Tetapi dia bimbang. Yang tua-tua tu kalau mari dengar, sebab hati dia kuat, dia boleh tahan. Tetapi dia tak tahan, dia tak boleh terima kalau anak dia mari dengar. Ini dia tak bagi. Kalau anak dia mari dengar, dia suruh Nabi perlahankan bacaan, slow, jangan bagi. Sebab orang wanita, kanak-kanak ni dia lembut hati. Bila dia dengar bacaan Quran, bila dia dengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mudah ikut, mudah lembut hati, mudah lembut hati. Jadi geng hok lama-lama ni, orang tua-tua dikerah hati dia, dia kata tak apa, dia dengar dia boleh tak ikut, nasib dia lah. Tapi kesan mereka yang kalau dia ikut besar, sebab dia yang pemegang kuasa, dia yang pemegang pemutus kata. Mana kalau bapa ikut, habis satu keluarga makan masuk Islam. Tapi bila dia berdiam, dia yang dengar tapi dia tak peduli, agak rusak. Ataupun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang usulul iman, maknanya asas keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kita, dan juga hukum hakam yang Nabi kita cerita, walakinnahum la yasma'una iz yastami'un. Ini bahasa Arab. La yasma'un, mereka tak dengar qabul ketika mereka mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iz la yatadabbaruna al-qawla. Dengar ni para jemaah pencinta Al-Quran, ayat ini menegur kafir, tetapi sekaligus menjadi peringatan kepada kita orang beriman. Kita orang beriman, bila orang baca Quran, bila kita tadabbur Quran,
Bila kita tadarus Quran, adakah kita memahami apa yang kita baca? Yatadabbarunal qawla, ataupun baca dia panggil hazayan, baca tak tahu apa. Oh, dia kata, Ustaz Abu Anas, jangan main-main, kita baca Quran boleh pahala. Tidak dinafikan. Saya dah ulang banyak kali kepada para jemaah sekalian bahawa bacaan Al-Quran dibaca dengan 3 dimensi. Bacaan langkah yang pertama, tahap 1, baca dengan lidah, seperti yang kita belajar sekarang. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang boleh baca Quran, kata Alhamdulillah. Allah Ta'ala anugerahkan lidah kita boleh baca Quran. Ada lagi orang yang tak boleh baca Quran, walaupun di saat pen ni boleh baca Quran. Saya gurau kata tuan-tuan, kita ni kalau nak dakwa kita tak boleh baca Quran, di saat pen boleh baca Quran, malu kita depan Tuhan. Tidak, sekarang ni pen boleh baca Quran. Kau tak ada di rumah pen baca Quran? Ada? Ada. Oh, 3 versi dah ada rumah dia. Dia beli semua tempat dia pergi, orang jual pen baca Quran beli. Tak puas hati sebab yang ni versi Cina, nak hak baca Quran Imam Mekah ya ada. Imam Malaysia tak ada, beli pula kat Malaysia. Dengannya tidak, itu rugi. Maknanya mereka tidak mengambil tadabbur kepada isi Quran, wala yaqiluna ma yuradu bihi, dan kita tidak tahu Allah nak kata apa kepada kita dalam Quran. Allah nak cakap apa? Dan tidak faham apa maksud dalam Quran, maka li'anna al-istima', puak-puak kafir itu dia dengar saja, dia nak tahu. Nak dengar, dia nak tahu sebab dia kagum dengan bahasa Al-Quran. Dia kagum dengan bahasa Al-Quran. Sebab itulah Al-Wali Wakil Quraisy bila mari berunding dengan Nabi SAW, dia dengar tersadar gini duk, terletak tangan belakang begini duk, dia kata innaha lahalawah, bacaan ni, bahasa ni cukup tinggi, susunan kata cukup indah. Tapi setakat tu dia ambil. Sebab tu kita bimbang hari ni, sebahagian daripada pengkaji bahasa Arab, saya ingat lagi nama Kolonel Antoine Dahdah, nama Kristian Nasara, dia tulis Mu'jamul I'rab, semua contoh-contoh dia daripada Quran. Dia kafir. Kita nak kata apa? Orang yang mengaji di barat, mengaji dengan puak-puak orientalis, dia panggil puak-puak orientalis ni, dia mengaji Quran. Bahkan Goldzahar yang kafir itu, dia tulis kitab Aqidah Islamiyah. Jadi dia buat Islam, tapi rugilah, dia tulis Aqidah Islamiyah tapi dia tak beriman. Dia cuma macam satu teori, seperti anak-anak orang Islam yang buat kajian tentang agama Buddha, tentang agama Hindu. Kita kaji tapi kita tak percaya. Macam tu juga puak-puak orientalis, puak-puak mustasyriqun, dia kaji Islam tapi dia tak masuk Islam. Jadi puak kafir ni, dia mari dengar, dia nak apa? Balaghatuhu, balaghah Quran cukup mendalam, tertib susunan ayat Quran cukup indah. Tak ada apa, dia mari sekadar tu dia boleh dengar. Macam kita ni lah, bila dengar orang berlagu, dengar orang taranum berasa hebat. Walahanya si qari terbaca ayat walahum azabun azim, duk dengar belakang tahu apa, Allah sedaknya, walahum azabun azim, itu sedap dia kata. Ini manusia tak tahu apa, duk alam majlis nak bertepik ya baca Quran, duk alam majlis tak tahu apa, kita kata apa dia benda awak ni, tahu ke tidak lahum azabun azim itu apa makna? Siapa peringkat boleh kata sedap? Ini dia panggil hazayan, baca tak tahu apa. Jangan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala gambar keadaan puak kafir ni, tuan-tuan tanda dalam surah Al-Anbiya ayat 2 dengan 3, ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Bila mari ayat Quran dibaca kepada mereka, dia dengar tapi wa hum yal'abun, bermain-main. Lahiyatan qulubuhum, hati dia tak ada langsung, tak melekat langsung ayat Quran yang dibaca. Dia kata kal bahaimi yasihu bihar ra'i, seperti penggembala bertempik panggil dia punya kambing ataupun biri-biri ataupun apa yang dijaga. Jadi bila panggil,
kambing-kambing dia angkat suara, angkat kepala dia tengok tokai dia duduk mana. Tengok bos dia panggil dia pergi ikut. Itu je. Mana dia tak tahu apa. Kalau kita pergi cakap dengan dia, dia memang tak tahu. Allahu Akbar. Jadi banyak dalam ayat-ayat Al-Quran Allah SWT buat bandingan orang yang mendengar tapi tak ada faedah, orang yang dengar Al-Quran tapi tidak mengambil pengajaran, dibuat bandingan dengan hayawan-hayawan yang dengar pengembala dia panggil tapi dia tak tahu apa. Cuma kalau pengembala dia panggil, dia pergi, dia ikut, dia tak tahu apa. Jadi kita kata sangat rugi para jemaah sekalian kalau inilah yang kita jadikan Quran setakat tu. Maka dalam tafsir ini kata wal qaidatu tabi'iyah asy-syar'iyyah, kaedah yang dipakai dalam syarak ini al umuru bimaqasidiha, al umur bimaqasidiha. Jadi setiap benda itu kita kena ikut objektif dia. Sekarang ni objektif Al-Quran, apa dia tujuan Allah Ta'ala turunkan Al-Quran? Untuk dibaca, itu tahap yang pertama. Para jemaah tanda tahap yang pertama. Jangan pula kata tak payah, ustaz kata tak payah. La, jangan salah faham. Kita kata itu tahap satu, takkanlah kita hidup ni duduk di sekolah daripada kecil sampai tua. Tahun depan masuk darjah 1, tahun depan lagi darjah 2. Tapi ada usaha yang kita nak. InsyaAllah kita cuba belajar memahami Al-Quran yang kita baca ini. Kita kata insyaAllah. Jadi jangan kita niat, oh aku nak pergi masjid ni sebab apa? Sebab masjid Abu Bakar. Contohlah, contoh, jangan marah ni. Mau kita nak tarawih sini sebab imam dia baca sedap. Satu faktor. Tapi kalau kita nak pergi pula sini, kenapa ada solat di sini? Sebab kita selepas daripada kita solat, kita dengar suara yang bagus, ada pula huraian makna Al-Quran. Naik tahap yang kedua. Tahap yang ketiga iaitulah orang-orang di sini suka beramal dengan Al-Quran. Kita kata ini satu tahap yang ketiga. Maka setiap orang yang boleh mengambil manfaat daripada nasihat-nasihat Al-Quran, mau'izatul Quran, mawa'izul Quran, dan peringatan-peringatan Al-Quran, itulah yang menjadi objektif utama kita para jemaah sekalian. Jadi kita kata alhamdulillah, tak ada orang boleh kata dia jemu dah mengaji Quran, tak ada. Alhamdulillah setakat yang kita duduk ajak para jemaah kita ni supaya bersemangat untuk memahami Quran. Setiap orang telah meletak target dalam diri dia, insya-Allah aku nak belajar Quran betul-betul, aku nak mengaji Quran sampai boleh baca. Kemudian kita sambung dengan tadarus Quran, dengan tadabbur Quran. Kita mengatakan banyak tahap yang kita akan terasa, kemanisan iman yang kita akan dapat raih biiznillahi azza wa jalla. Sebab kalamu rabbina, kata-kata Allah tu kita faham. Allah Ta'ala tak buat turun Quran ini untuk dijadikan bacaan-bacaan gitu saja, ataupun acara-acara resmi, pembukaan majlis dibuka dengan Quran. Habis dia baca Quran, pakat naik melompat. Kita kata apa faedah tu ngaji Quran tadi? Ngaji Quran tadi kita nak ingat kepada Allah. Tiba-tiba kita isi pula dengan tentatif yang bercanggah dengan Quran. Kita mengatakan Al-Quran menjadi pembuka majlis, tapi tidak menjadi panduan kepada majlis. Al-Quran menjadi pembuka majlis, tapi Al-Quran tidak dijadikan panduan kepada majlis. Itu rugi kita. Jadi maka kita tengok dalam taksirul Quran, kesan Al-Quran kepada orang yang beriman cukup mantap. Bahkan orang yang nak beriman pun mereka dapat kesan yang begitu baik. Karena itu kita lihat orang-orang yang mencari hidayah, mereka datang, dia buka telinga. Orang yang tak nak cari hidayah, mereka datang tak buka telinga. Orang dia buka mulut, mana boleh. Orang duduk kuliah, contoh duduk mengajar, orang duduk baca Quran, kita juga bercakap, jadi tak masuk dalam telinga kita sebab kita tak fokus. Kita tidak tahu apa orang cakap. Nanti kalau orang cakap lain, kita cakap lain pula, kita kata rugi. Kerana itulah orang yang nak kepada Al-Quran, dia kena ambil kepada ayat afa anta tusmi'us summa. Tuhan kata mu tak boleh bagi dengar kepada orang yang tidak mari dengan akal, tidak buka minda pemikiran dia untuk dengar Quran, maka dia tak boleh dapat. Hari ini pun sama. Sebahagian daripada masyarakat
kadang-kadang sombong. Bila orang bagi ajak dia dengar, mari kita dengar ustaz ni ngajar Quran, dia tengok, tak mau, komen macam-macam pula, kata tuduhan-tuduhan yang begitu berat dia beri. Kita kata kalau awak dengar je boleh 5 siri kuliah ke, kita kata insya-Allah kita boleh nilai dengan otak kita, kita boleh fikir dengan hati kita, apa orang cakap itu betul ke salah. Ni tidak tutup minda daripada awal lagi, maka kerana itu kita tidak akan dapat faedah daripada apa orang duk mengaji Quran, apa orang duk mengajar, kita tak dapat, sebab kita tutup minda kita tutup kepala kita bahawa kita tak boleh dengar. Ini satu kerugian yang cukup rugi para jemaah sekalian. Sebab apa? Sebab kita yang tutup pintu, sedangkan pintu peluang untuk kita memahami Al-Quran itu terbuka di hadapan mata setiap ustaz, pendakwah, orang yang baca tafsir Quran. Dia ada melalui pendekatan yang berbeza-beza. Ada orang suka bawa cerita, ada orang suka ambil perkata, ada orang yang secara umum memahami secara lebih luas. Jadi semua itu kita sendiri, kita tengok jiwa kita minat yang mana. Tapi ada usaha untuk dengar Quran. Maka inilah yang penting bagi kita para jemaah sekalian, kita buka minda kita buka hati kita untuk mendengar. Dalam bahasa ahli pendidikan agama dia kata, iza sami'ta faqammis wa iza hudista fafattish. Bila kita dengar, kita boleh dengar orang kata. Kemudian bila kita nak terima, kita kena semak dulu dari sudut autentik, kesahihan maklumat, barulah kita terima ataupun kita cerita kepada orang. Sebab kalau semua benda yang kita dengar kita cerita, berbahaya. Bukan semua yang kita dengar itu boleh diterima, sebab orang berbeza-beza, maklumat juga tak sama. Baik, itu kumpulan yang pertama, mari dengar tapi macam tak dengar. Allahu Akbar. Kumpulan yang kedua, wa minhum man yanzuru ilaik. Ada hok mari tengokmu. Dia nak sangat tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi ni comel orangnya, satu. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baik akhlak dia. Jadi ada orang yang mari yang zuru ilaika, mari tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia mari tengok ketika Nabi baca Quran. Tapi malangnya dia mari tengok Nabi baca Quran, dia nak dengar Nabi baca je, nak tengok ambil bahasa saja. Kita kata rugi. Walakinnahu la yabsuru ma atakallahu min nuril iman. Mereka tidak tengok kepada cahaya iman yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang ni juga tak tahu. Kata di seorang ahli fikih barat, Hakim Ifranji, dia kata kana Muhammadun yaqra'ul Quran. Dalam kajian dia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia baca, walahu ta'assurun wa ta'sir, kesan dalam jiwa dia nampak. Sebab itu Nabi kalau dia baca ayat tentang azab, dia akan menangis. Jadi kesan tu ada. Cuma bagaimana kita sekarang ni nak baca, nak dapat kesan daripada Al-Quran, sehingga bila kita baca ayat-ayat tentang azab, kita menangis, takut. Bila kita baca ayat tentang nikmat, kita menangis sebab kita tak bersungguh. Macam mana tak bersungguh, Ustaz? Saya alhamdulillah sentiasa solat jemaah di masjid, sentiasa dengar majlis ilmu contohnya. Tapi kita masih lagi banyak lagi perkara yang kita tertinggal. Kita solat jemaah di masjid, alhamdulillah. Tapi sunnah perjalanan daripada turun rumah nak pergi ke masjid, adakah kita ikut? Sampai di masjid, masuk dalam masjid, tahiyatul masjid ke tidak? Duduk dalam saf awal ke tidak? Atau masih lagi menunggu di tepi-tepi? Kita mengatakan banyak lagi SOP yang perlu dinaik tarafkan supaya kita tidak menyesal di akhirat esok. Barulah kita kata ada taksirul Quran, kesan daripada Al-Quran itu biar ada. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang kafir ni, dia kata Muhammad ni di antara kelebihan dianya, kesan dia kepada Al-Quran yang dia baca. Jadi alhamdulillah sekarang ni ramai orang-orang yang pengkaji, dia mari mengkaji Al-Quran, dia dapat faedah yang banyak.
Dalam kita pergi ziarah semalam, dia kata ada 5 bahasa dunia telah diterjemahkan Quran. Bahasa Cina dah ada. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang Cina yang berminat nak mula kaji Quran, boleh ambil terjemahan ni, bagi ke dia. Bahasa Jepun belum ada. Tapi kalau di Mujamak Malik Fahad, pusat cetakan Al-Quran di Madinah, banyak lagi bahasa, berpuluh bahasa sudah siap. Jadi kita kata alhamdulillah, terjemahan makna Quran. Dia tak kata terjemahan Quran. Kita sini dia kata terjemahan Al-Quran, kan? Orang Arab dia tak suka, sebab dia kata Quran tak boleh terjemah. Quran tak boleh terjemah, sebab dia kalamur Rabbina, kata-kata Allah. Habis kita panggil apa? Dia kata tarjamatu ma'anil Quran, terjemah kepada makna Quran. Kita kata mal farqu, apa bezanya terjemah makna Quran dengan terjemah Quran? Dia kata lain. Terjemah makna yang kamu faham. Sebab itulah tuan-tuan, para jemaah sekalian, cuba ambil ni hak kita sini, tafsir ni, dia terjemah macam ni. Kita ambil tafsir Pimpinan Ar-Rahman, terjemah lain. Pimpinan Ar-Rahman versi baru yang dipindah kemudian ni lain. Jadi sebab terjemahan itu mengikut kepahaman orang yang menterjemah dan bahasa yang digunakan oleh penterjemah. Maka kita lebih selesa. Para ulama semasa mengatakan, dikata apa? Lebih selesa kita guna kalimah terjemahan makna Quran, sebab itu yang kita faham. Adakah itu murad? Adakah itu maksud Allah Ta'ala? Jadi wallahu alam, Allah Ta'ala yang maha mengetahui tentang maksud dia. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang maksud yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Maka kerana itu para ulama mengatakan tafsir Quran yang terbaik, Quran ditafsir dengan Quran. Ini paling comel sekali. Kemudian tafsirul Quran bil ahadis, tafsir Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tafsir Quran bil ma'sur, dari bil asar, daripada tafsiran para sahabat, sebab dia lebih dekat dengan wahyu, dengan waktu turunnya Al-Quran. Maka kita mengatakan alhamdulillah, ada orang mari tengok Nabi tapi tak dapat faedah, ada orang yang tak tengok Nabi tapi dia lebih banyak faedah. Kita kata alhamdulillah. Maka para jemaah sekalian, pernah satu hari, sebab tu saya kata kita ni jangan duduk merintih, duduk kata Allah kita ni rugilah tak hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita macam-macam kita kata. Tuan-tuan dan puan-puan, ini cuma sekadar, kalau dipanggil khawatir, lintasan dalam kepala je. Kalau kita duduk di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita duduk belah mana? Tak tahu. Adakah memang kita penyokong setia Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia duduk dengan geng Abu Jahal? Nak wal iazubillah. Tapi sekarang ni kita syukur kepada Allah Subhanahu taala, sebab Allah pilih kita menjadi orang Islam, pencipta Al-Quran, pencipta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tanda cerita ini menarik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ilal maqbarah. Nabi kita keluar pergi ke kubur Baqi'. Dia selalu pergi ke Baqi'. Tuan-tuan kalau pergi ke Madinah, pergi ziarah kubur Baqi', yang kata tahu lepas pergi dah. Awak tahu lepas, Nabi seminggu sekali mungkin dia pergi ziarah Baqi', ataupun awal lagi. Maka Nabi bagi salam pada ahli kubur, assalamualaikum dara qaumi mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Itu dia panggil salam syar'i secara sunnah bila kita ziarah kubur. Kemudian Nabi kata sambil duduk termenung dekat kubur, Nabi kata waditu anni qad ra'aitu ikhwanana. Aku rasa suka sangat kalau boleh tengok saudara-saudaraku. Faqalu, sahabat-sahabat yang ada bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam macam tak puas hatilah. Ya Rasulullah, alasna ikhwanuk, bukankah kami ni saudara-saudara? Kami ni ada ni dekat Nabi ni, sahabat-sahabat ni, bukankah saudara? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal antum ashabi. Mu ni bukan saudara aku, kamu ni sahabat aku.
Maknanya orang yang dipilih oleh Allah, hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi, menyokong Nabi, dipanggil sahabat. Wa ikhwanana, maksud saudara-saudara yang aku nak berasa nak tengok tadi, allazina lam ya'tu ba'du, yang belum muncul lagi. Maknanya orang yang masuk Islam lepas Nabi tak ada sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dah kita ni, masuklah kita ni, termasuk dalam ikhwanana, daripada keluarga, daripada saudara-saudara yang Allah Ta'ala pilih kita beriman. Kemudian baginda Nabi kata, wa ana faratukum alal haud, aku tunggu kamu wahai saudara-saudaraku di tepi kolam. Allahu Akbar. Kita bila dengar Nabi nak tunggu kita tepi kolam, orang yang beriman dia akan jumpa Rasulullah sallallahu di mahsyar, di mana Nabi kata aku tunggu di tepi kolam. Dia panggil al-haud. Haud ni kolam di mahsyar, belum pergi ke syurga lagi. Allahumma ja'alna min ahlil haud. Ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, orang yang kami sayangi ini orang yang layak untuk sampai ke kolam Nabi. Amin ya rabbal alamin. Faqalu, sahabat tak puas hati. Tapi kita terima kasih kerana dia tolong tanya bagi pihak kita. Sahabat yang ada tu, Abu Hurairah siapa? Faqalu ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man ya'ti ba'dak min ummatik? Bagaimana Rasulullah sallallahu boleh kenal orang yang tak jumpa? Macam mana Rasulullah boleh kenal orang yang Nabi tak jumpa? Ini menarik. Nabi buat satu analogi. Nabi kata, kalaulah seorang itu ada kuda yang ada warna putih di dahi dia, ada bulu putih, duduk dalam kandang kuda yang berwarna hitam, mau kenal tak kenal kuda kamu? Dia kata kenal. Bala ya Rasulullah, kenal. Faqala sallallahu alaihi fa innahum ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina minal wudu. Allahu akbar. Nabi kata, saudara-saudara aku, orang yang beriman dengan aku, walaupun aku tak jumpa, oleh kerana mereka di dunia itu selalu sentiasa berwudu, nak solat wudu, nak tidur wudu, apa saja pun kita berwudu. Jadi para jemaah sekalian, jangan bakhil dengan wudu. Kita masuk tandas je, buang air, keluar je, ambil wudu. Ambil wudu buat apa? Bukan nak pergi masjid. Nih, pencerah mata, pencerah apa ni, yang menceriakan muka kita di akhirat bukan kosmetik, bukannya pakai makeup, tapi wudu. Ini dia. Muslimat kita tu tak suruh pakai makeup tebal-tebal, tak ada faedah. Nak suruh comel, wudu. Baru betul. Dia kata comel akhirat asal kita dunia. Kata atas dunia apa comel dah kalau wudu. Maka Nabi kata, wa ana faratukum alal haud, aku tunggu kamu di tepi kolam. Bila orang beriman datang, muka bercahaya wudu, malaikat akan bagi lorong VIP masuk kolam. Tapi ingat, akhir hadis ini menakutkan kita. Nabi kata, fala yuzadanna rijal an haudi kama yuzadul ba'irul tal. Tiba-tiba malaikat sekat, sekumpulan orang yang bercahaya ni disekat oleh malaikat, tak boleh masuk, stop. Wa ana sebagaimana dihalaunya unta yang sesat, nak kena halau, malaikat halau. Unadihim, aku panggil mereka, halumma, mari sini. Malaikat, ummati, umat aku tu muka bercahaya. Fayuqalu in, malaikat dakwa. Dia kata, ya Rasulullah, innahum qad baddalu ba'dak. Rasulullah jangan marah, kami halau mereka ini, walaupun mereka salat, walaupun mereka ada wudu, tapi mereka telah menukar perjalanan agama yang Nabi kita kata, Nabi kita ajar sunnah dia tak buat, yang lain-lain tu pakat buat. Hak Nabi kita suruh berselawat elok-elok dah, kita pergi tukar pula dengan lagu, dengan qasidah, dengan gendang, dengan apa, kita kata ini berbahaya. Hak Nabi kata ini halal, kita kata tak boleh. Berjalahi dengan human right, berjalahi dengan apa ni, kemodenan semasa. Jadi orang yang menukar daripada sunnah kepada benda tak sunnah, orang yang tukar perkara yang baik kepada perkara yang buruk, maka orang ini akan dihalau oleh malaikat daripada kolam. Bila Nabi dengar sallallahu alaihi wasallam dakwaan malaikat, Nabi kata, fa aqulu suhqan
suhqan liman baddala ba'di. Nabi kata malaikat halau mereka jauh ke daripada kolam kerana mereka telah mengubah perjalanan agama. Jadi para jemaah sekalian, sebab itulah kita kata walaupun kita duduk di akhir zaman, hadis ini rawahu Malik fil Muwatta wan Nasa'i wa Ibn Hibban dengan sanad yang sahih, maka walaupun kita berada di akhir zaman, tapi kita nak masukkan title kita sebagai ikhwan, sebagai saudara-saudara yang Nabi SAW nak tengok dengan cara mana? Yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, iaitu kita dengar apa yang diajar oleh Nabi SAW, kita ikut. Kita tengok apa yang ditinggal oleh baginda Nabi SAW, kita terima. Bukan hanya mengambil logo-logo ataupun simbol-simbol yang dibuat gambar pakat duk gosok itu, la. Yang kita naknya kita dengar apa yang diajar oleh Nabi SAW dan kita beramal dengan apa yang ditinggal oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi para jemaah sekalian, inilah di antara dua ayat yang kita terima ni. Tengok tak mau dengar tak mau ikut, tengok tak mau terima. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga nasihat ini memberi kesan dalam jiwa kita. Kita dengar yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Orang yang terbaik itu orang yang dengar nasihat, kita mengikut apa yang terbaik daripada apa yang kita terima. InsyaAllah kita tengok lagi dalam mau'izah yang lain di dalam siri-siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.